Ikon penyiaran yang sekian lama membawa aura dan meninggalkan legasi tersendiri. Itulah impak personaliti, kelahiran dan kebanggaan RTM. Justru sempena hari ulang tahun RTM ke-75, Berita Perdana secara eksklusif membawakan kepada anda penampilan istimewa Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nur Ashikin, Tengku Permaisuri Selangor. Ampun Tuanku. Assalamualaikum dan salam mesra. Cuba merombak majlis perbandaran yang ditubuhkan yang dilihat semakin mengganas Di negara Asia Barat yang berlaku. Bersama ibu berusia 17 tahun itu mengekalkan semangat satu pasukan dalam sebuah negara yang merdeka. Dan berita kehilangan pesawat jara 29 tahun dengan 19 kali dekat berlalu selepas pengunduran tentera Israel pada 15 Ogos 2005. Kategori Anugerah Penyampai Berita TV Terbaik dan calon-calonnya adalah antara persoalan menarik Farid Emir Ismin, Nur Ashikin Rahman, Boleh terus membara. Presiden Algeria Abdul Aziz Bouteflika berkata, Mary Ann Masilamani, Seni dan hiburan tanah air. dan pemenangnya ialah Nur Ashikin Abdul Rahman. Berhubung misi pencarian MH370, sebuah pesawat peninjau P3 Orion Tentera Udara Australia berlepas dari Pangkalan Udara Pearce, Perth malam tadi. Universiti dan College Universiti AUKU 1971 tidak akan. Assalamualaikum. Dan salam menghibah. Ya, kasih ibu membawa ke syurga ya kata orang. Kasih saudara semasa berada. Dengan itu Assalamualaikum. Ya, dan salam satu Malaysia. Koleksi menarik lagi unik artifak-artifak yang dijumpai dari kapal-kapal karam yang dijumpai di perairan negara dan antarabangsa. Ya, itu Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa. untuk kategori Anugerah Penyampai Berita TV Terbaik ialah Nur Ashikin Abdul Rahman dari RTM. Kumpulan pengganas Daesh berjaya di berkas polis. Semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia terzahir jelas hari ini. Segala perbezaan diketepikan demi sebuah negara bernama Malaysia. Ya, cintailah tanah air kita, suburkanlah mufakat atas semangat sehati sejiwa. Iaitu Assalamualaikum. Salam Merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Kerajaan negeri dan hospital swasta akan dibenarkan membeli vaksin COVID-19 selaras strategi program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu memastikan sebanyak mungkin penduduk Malaysia menerima vaksin. Menurut Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin, satu perjumpaan akan diadakan dengan pemimpin kerajaan negeri sebelum kebenaran itu dilaksanakan. Puan sama juga, saya akan maklum pada Ketua Menteri nanti. Of course, kalau kerajaan negeri boleh source vaksin, is good. Because kita nak cepatkan, kita nak seramai mungkin dapat beli vaksin kalau boleh. Tapi seperti mana yang saya maklum pada Menteri Besar Selangor hari itu, saya tahu pasarannya sebab I've been doing this since last year for the federal government and there simply is not enough supplies. Bagi kebenaran hospital swasta, pihaknya akan bermesyuarat dengan Kementerian Kesihatan minggu hadapan bagi memutuskan dasar dan kerangka kerja mengenainya. Beliau mengulas perkara itu selepas mengadakan lawatan di pusat pemberian vaksin di Georgetown, Pulau Pinang. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan diawalkan 2 hari kepada 17 April ini. Ia diumumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Keberadaan vaksin perlu kita utamakan dan perlu ada di dalam negara kita. Walaupun komitmen daripada vaksin seperti Pfizer, BioNTech, kita telah pun ada jadual yang telah pun kita komit dan dapat, ditambah dengan AstraZeneca
dan Sinovac. Sekarang ni dah ada satu lagi vaksin yang menggunakan single dose. Beliau ditemui pada majlis memeterai perjanjian antara Kementerian Kesihatan dan Solutions Biologics Sdn Bhd Solbio. Ia melibatkan satu peringkat proses bagi vaksin COVID-19 jenis CanSino dari China. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini 1,377 mengatasi kes baharu 1,178. Ia menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,399. 6 kes kematian turut dilaporkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19. Saya teruskan dengan laporan ini. Membangunkan generasi kedua dalam kalangan keluarga asnaf bagi membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan sekaligus mampu menjadi pembayar zakat. Itu antara tugas di Galas Lembaga Zakat Selangor, LZS, yang sangat menitik beratkan aspek kemajuan rakyat dalam pelbagai bidang, khususnya ekonomi dan sosial. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di Selangor susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19, lebih 5,000 permohonan baharu zakat diterima. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saipul Yazan Mat Yusof, tugas dan peranan LZS sentiasa dipastikan dapat dijalankan dengan baik, telus dan berdedikasi seperti yang dititahkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam beberapa sesi menghadap, saya sendiri secara peribadi melihat bahawa tuanku amat menyayangi rakyat baginda. Dan baginda selalu menyebut perkataan, saya tidak mahu rakyat saya susah. Terutama sekali dalam keadaan pandemik. Ini ayat-ayat yang baginda gunakan apabila saya menghadap beliau. Dan ini menunjukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ini amat menyayangi rakyat baginda. Setiap tahun Selangor menjadi antara negeri tertinggi dalam kutipan zakat melebihi sasaran yang diunjurkan. Dan tahun lepas kita berjaya mengutip sebanyak 913 juta walaupun anggaran asal kita mungkin mengutip kurang daripada 850 juta. Maknanya kutipan 2020 melebihi sasaran yang kita tetapkan. Bagaimanapun tahun ini, LZS menjangkakan kutipan zakat berkemungkinan akan terkesan memandangkan kesan pandemik COVID-19 hanya akan dapat dilihat pada kutipan 2021. Memasuki 63 tahun usia penubuhannya, Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA Selangor tetap komited menguruskan kucing jalanan. Situasi semasa pandemik COVID-19 ternyata bukan penghalang usaha murni itu diteruskan. Sejak tahun 1958 lagi, SPCA menggalas tanggungjawab bagi memastikan kucing-kucing jalanan dijaga dengan baik. Melalui program Stray Free Selangor SFS, kendalian SPCA Selangor, ribuan ekor kucing terbiar sudah diselamatkan. Ikuti laporan wartawan Ashraf Zuhairi.
Hani. Jadi kucing jalanan seperti Hani ni dekat SPCA Selangor ada hampir 50 ekor, dijaga kebajikannya, jaga makannya, dijaga kesihatannya supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang selesa. Okey, kebanyakan kucing apabila kucing jalanan yang pertama kali datang ke sini, kami akan bawa berjumpa dengan vet terlebih dahulu untuk kita assess dia punya kesihatan, tengok kesihatan macam mana, dan kemudian kita akan vaksin dan kemudian kita akan kasihkan mereka sebelum adoption. Stray Free Selangor atau SFS yang diperkenalkan pada 2017 antara yang menjadi fokus SPCA. Ia melibatkan pendirikan ihsan, pengkasihan atau pemandulan haiwan bervolume tinggi selain bekerjasama dengan kerajaan tempatan untuk tidak agresif dalam menguruskan kucing jalanan. Setakat ini lebih 7,000 ekor kucing dan anjing terbiar dikasih di bawah program SFS. Penularan pandemik COVID-19 turut menyaksikan permintaan terhadap kucing angkat meningkat. Dekat SPCA Selangor sejak bulan November actually kita average dalam 30 ekor kucing tiap-tiap bulan. Tapi kita masih nak menggalakkan lagi ramai orang yang adopt kucing so that kita boleh rescue lagi banyak kucing lah. Untuk kucing jalanan ni actually diorang tak ada masalah. Yang pentingnya kita jangan sesekali mencederakan dia. Apabila kita nampak dia selalu mencuri barang kita apa ke, kita jangan sesekali mengkhianati dia. Malahan kita perlu membantu dia untuk memberi makanan supaya kita dapat membantu dia untuk terus hidup. Kucing bukan sahaja sekadar haiwan peliharaan tetapi mereka juga sebahagian daripada keluarga kita. Sayangi kucing anda. Ashraf Zuhairi, Berita RTM. Dia nak main. Sekincan yang terletak di daerah Sabak Bernam, Selangor merupakan destinasi yang cukup sesuai bagi mereka yang merancang percutian jangka masa pendek atau kunjungan sehari. Bagi warga kota yang merindui suasana desa, Sekincan ialah lokasi yang ideal kerana ia terletak sekitar 100 km sahaja dari Kuala Lumpur. Dengan kedudukannya yang hampir dengan pesisir pantai dan dikelilingi kebun buah-buahan serta sawah padi luas terbentang, Sekincan menawarkan pakej pelancongan lengkap. Digelar Jelapang Padi Selangor, Sekincan mempunyai pemandangan sawah padi menenangkan yang membuatkan sesiapa sahaja berasa teruja, terutamanya penduduk bandar. Tidak hairanlah, Sekincan kini menjadi lokasi pelancong dari ibu kota pada hujung minggu. Apabila datang ke Sekincan, pastinya kilang memproses padi menjadi tempat persinggahan bagi melihat sendiri bagaimana padi diproses menjadi beras. Manakala, galeri padi di Jalan Tali Air 5, Ban 2 menyediakan ruangan khas mempamerkan cara menanam dan memproses padi kepada pengunjung. Galeri padi ditubuhkan tahun 2013. Sebab pelancongan di Sekincan memang sudah naik. So pelancong lama, so kita ingat buat satu museum galeri padi ini untuk tunjukkan pelancong macam mana kita proses beras. Lepas itu kita ada galeri yang lama-lama barang yang getrik dekat sini. Kita fikir balik macam mana dari dulu kita keluarga adik-beradik ramai kan makan nasi sekali malam, makan nasi, suasana yang meriah. Terdapat juga kedai cenderamata yang menjual beras yang diproses oleh kilang berkenaan. Semasa melawati Sekincan, pelancong tidak seharusnya melepaskan peluang mengunjungi Ahma House. Di pintu masuk kedai telah tersusun makanan, gula-gula dan permainan yang biasa dijual di kedai runcit zaman 80-an dan 90-an. Sebelum kita ada kedai ini, kita memang suka untuk ini barang-barang lama. Kita kolek-kolek, nampaknya banyaknya. Dan kita adakan satu peluang untuk pamerkan ini barang-barang lama untuk orang ramai mengenang
masa bila kita sama datuk, nenek, kita nampak barang itu, kita dapat ingat. Menariknya, rumah kampung tradisional ini penuh dengan barang antik seperti telefon lama, perkakasan memasak lama, peti televisyen lama dan kerusi rotan. Ahma House sebenarnya kedai roti yang menjual biskut tradisional dan kek. Di Sekincan terdapat sebuah pantai yang popular iaitu Pantai Redang. You see, I came from KL, so you see, we seldom come to this type of places. So actually, it's quite, when we see this one, it's very natural. Whereby in town, we definitely don't have this type of environment. You see, so especially this type of party feel, it's hardly we can find in town area lah. You see, so I'm very happy lah. Bagi pencinta khazanah pula, daerah Klang merupakan antara lokasi yang wajib dikunjungi. Di Bandar Diraja itu terletaknya kepelbagaian budaya dan warisan sesuai dengan statusnya sebagai pusat pentadbiran dan ekonomi di Selangor. Program Jejak Warisan Bandar Diraja Klang antara inisiatif yang diambil bagi mempromosikan daerah berkenaan sebagai produk pelancongan di Selangor. Malah usaha itu mampu mewujudkan kesedaran dalam kalangan generasi muda mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan Bandar Diraja itu. Menjadi pusat penempatan sejak 4,500 tahun dahulu, Klang makin dikenali pada abad ke-19 berikutan perkembangan aktiviti perlombongan biji timah di Lembah Klang. Kewujudan Klang dalam konteks arkeologi dan budaya sebenarnya dapat kita trace daripada peninggalan artifak arkeologi. Salah satunya adalah gendang Dongson. Jumpaan arkeologi di Klang ini kebanyakannya adalah berunsur daripada logam seperti yang saya nyatakan tadi, gendang Dongson, loceng gangsa dan juga alat-alat besi bersoket. Syarat dengan peninggalan sejarah, banyak bangunan mempunyai nilai estetika tersendiri sekaligus menjadi tarikan terbaharu pelancong ke Klang di samping menjadi titik permulaan kegemilangan pelancongan di Bandar Diraja itu. Jejak Warisan Bandar Diraja Klang merupakan aktiviti berjalan kaki yang diketuai oleh pemandu pelancong terlatih menelusuri 11 perhentian yang terdiri daripada bangunan warisan yang masih kekal strukturnya dan mempunyai nilai sejarah yang menarik. Dua dekad menabur bakti di Angkasa Puri RTM akan sentiasa abadi di hati saya. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun RTM ke-75, selamat maju jaya saya ucapkan kepada seluruh warga kerja RTM di mana jua anda berada. Terus setia menonton paparan berita di RTM kerana hanya yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul sebagai teman setia anda dan teman setia saya selamanya. Saya Nora Shikin Abdul Rahman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.